Terima kasih kepada saudari moderator Aisyah Yusrina. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada pensyarah yang dihormati iaitu Dr. Azizi bin Jaafar serta rakan-rakan sekalian. Pada hari ini, kami daripada kumpulan 3 yang terdiri daripada saya sendiri, Nur Nabila binti Muhammad Fauzi serta rakan sekumpulan saya Muhammad Arif bin Abdul Aziz akan membentangkan tajuk tentang perkembangan pendidikan. Pertama sekali, mari kita lihat tentang perkembangan pendidikan di Malaysia. Pertama sekali, mari kita lihat perkembangan pendidikan di Malaysia sebelum merdeka. Pada awalnya, pendidikan di Tanah Melayu berbentuk bukan formal dan tidak memberatkan perkembangan kognitif pelajar-pelajar seperti sekolah pondok yang menekankan pembelajaran Al-Quran, tingkah laku dan akhlak yang baik. Seterusnya, pendidikan di Malaysia lebih berkembang dengan wujudnya sistem pendidikan vernakular bagi setiap kaum di Tanah Melayu, iaitu kaum Melayu, kaum Cina dan kaum India. Setelah itu, muncul pula laporan Cheeseman yang disediakan oleh Mr. H.R. Cheeseman pada tahun 1946 yang bertujuan tentang kurikulum sekolah Inggeris dan vernakular. Beliau mencadangkan agar bahasa Inggeris, bahasa Melayu, bahasa Mandarin dan bahasa Tamil dijadikan sebagai bahasa pengantar. Kemudian, muncul pula laporan Barnes pada tahun 1951 yang diuruskan oleh Encik L.J. Barnes bagi menyelidik dan memperbaiki pendidikan untuk orang Melayu. Di dalam laporan tersebut, beliau mahu menubuhkan sekolah dua bahasa dengan bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dijadikan sebagai bahasa pengantar. Pada tahun 1952, wujud laporan Fan Wu yang diasaskan oleh Dr. Fan dan Dr. Wu bertujuan untuk melayani kehendak masyarakat Cina yang menganggap laporan Barnes ini cuba untuk menghapuskan budaya dan bahasa masyarakat orang Cina di Tanah Melayu. Akhir sekali, munculnya Ordinan Pelajaran 1952. Ordinan pelajaran ini diwujudkan untuk mengkaji cadangan-cadangan laporan Barnes dan laporan Fan Wu serta mencari satu kompromi atau jalan tengah yang baik seperti bahasa Melayu dan bahasa Inggeris dikuatkuasakan di sekolah Cina dan sekolah Tamil. Seterusnya adalah perkembangan pendidikan di Malaysia selepas merdeka. Apabila munculnya kemerdekaan pada tahun 1957, batu asas untuk dasar pendidikan kebangsaan telah diletakkan iaitu Ordinan Pelajaran yang lebih terkenal dengan Laporan Razak. Antara 3 aspek yang penting yang terkandung di dalamnya ialah pembentukan sistem pendidikan kebangsaan, pengakuan matlamat akhir bahawa bahasa Malaysia menjadi bahasa pengantar utama dan permulaan kurikulum yang berorientasikan alam persekitaran Malaysia. Seterusnya adalah Laporan Rahman Talib 1960. Laporan ini telah diperakukan di dalam Akta Pendidikan 1961. Berikut ialah kandungan yang terdapat di dalam laporan tersebut. Kenaikan darjah secara automatik hingga tingkatan 3, memberi penekanan kepada pendidikan teknik dan vokasional untuk keperluan mahir. Dan peperiksaan penilaian darjah 5 diwujudkan. Yang ketiga adalah Akta Pendidikan 1961. Akta ini berdasarkan cadangan-cadangan dalam laporan Razak. Ia memberi tumpuan kepada bahasa Melayu dijadikan sebagai bahasa pengantar utama, pelaksanaan kurikulum yang sama bagi semua sekolah. Yang keempat adalah Laporan Aminuddin Baki. Di dalam laporan tersebut, beliau menyatakan bahawa pihak kerajaan perlu menyediakan pelajar untuk menjawat jawatan yang sesuai apabila mereka tamat pengajian. Pihak kerajaan juga perlu menyediakan pelbagai jenis kursus agar dapat mengeluarkan pelbagai tenaga mahir. Yang kelima adalah Laporan Hussein On 1971. Di dalam laporan tersebut, beliau mengatakan bahasa Melayu perlu diiktiraf sebagai bahasa pengantar.
pihak kerajaan perlu menyediakan pendidikan dasar bagi semua kanak-kanak yang berada dalam lingkungan umur persekolahan. Akhir sekali, laporan Jawatan Kuasa Kabinet 1979. Laporan ini bertujuan untuk mengkaji semua matlamat dan kesannya terhadap sistem pendidikan sekarang. Laporan ini juga memberi penegasan kepada pendidikan asas dalam 3M iaitu membaca, mengira dan menulis. Akhir sekali, kerajaan perlulah memberi pendidikan kerohanian yang kukuh. Sistem pendidikan semasa atau dikenali sebagai Rang Undang-Undang Pendidikan. Kementerian Pendidikan perlu memainkan peranan yang penting dalam mencapai matlamat serampang dua mata dasar ekonomi baru kerana pendidikan merupakan alat yang paling berkesan untuk membasmi kemiskinan dan menyusun semula masyarakat. Seperti yang kita dapat lihat, teori operasi dasar ekonomi baru meletakkan objektif pelajaran mengikut dasar ekonomi baru, iaitu mengadakan satu sistem pendidikan untuk mengintegrasikan perpaduan kaum. Seterusnya, menyediakan pelajaran dan latihan untuk mendapatkan tenaga rakyat yang berguna serta meninggikan mutu pelajaran. Manakala, objektif-objektif pendidikan jangka panjang pula terkandung di dalam Rancangan Malaysia Pertama 1956 hingga 1970. Di dalam rancangan ini, ditegaskan bahawa konsep pendidikan telah berubah dari sekolah rendah ke sekolah menengah. Kerajaan telah menyusun semula bentuk pelajaran mengekalkan sekolah menengah dengan mengekalkan pendidikan aneka jurusan. Seterusnya adalah Rancangan Malaysia Kedua 1971 hingga 1975. Tujuan rancangan ini adalah untuk menyatukan sistem pelajaran bagi menggalakkan penyatuan dan perpaduan negara, membaiki keupayaan penyelidikan, perancangan dan pelaksanaan untuk mencapai tujuan rukun negara. Akhir sekali adalah Rancangan Malaysia yang ketiga 1976 hingga 1980. Tujuan-tujuan pelajaran di bawah Rancangan Malaysia yang ketiga ialah bahasa Malaysia dijadikan sebagai bahasa pengantar utama di semua peringkat pelajaran, menyesuaikan dan memperluaskan sistem pelajaran dan latihan ke arah memenuhi keperluan negara. Dan yang terakhir sekali adalah membaiki mutu pelajaran untuk mengurangkan kececiran dalam masyarakat. Sekian, itu sahaja daripada saya. Seterusnya, saya akan menyerahkan pembentangan ini kepada Saudara Arif. Terima kasih Saudari Nur Nabila. Seterusnya saya akan sambung pembentangan pada tajuk Perkembangan Pendidikan di luar Malaysia. Bagi topik ini, kumpulan kami mengambil contoh pendidikan di Amerika Syarikat. Pendidikan di Amerika Syarikat disediakan oleh sektor awam dengan kawalan dan pembiayaan yang berasal dari 3 tingkatan, iaitu persekutuan, negeri dan tempatan. Pendidikan kanak-kanak adalah wajib. Kurikulum sekolah, pembiayaan, mengajar, kerja dan dasar yang lain ditetapkan melalui tempatan, dipilih sekolah dewan dengan bidang kuasa atau sekolah daerah dengan banyak arahan dari perundangan negara. Sekolah biasanya terpisah dari bidang kuasa tempatan yang lain dengan pegawai bebas dan anggaran. Keputusan pendidikan piawai dan ujian piawai biasanya dilakukan oleh kerajaan negeri. Usia pendidikan wajib berubah-ubah oleh negara, bermula dari usia 5 ke 8 tahun dan berakhir dari usia 14 tahun. Dalam kebanyakan sekolah negeri dan swasta, pendidikan dibahagikan kepada 3 peringkat, iaitu sekolah rendah, sekolah menengah rendah dan sekolah menengah atas atau pendidikan menengah. Di hampir semua sekolah di peringkat ini, kanak-kanak dibahagikan dengan kumpulan usia bermula dari tadika, diikuti oleh kelas pertama untuk kanak-kanak termuda di sekolah rendah, sampai ke kelas 12 tahun berakhir dari sekolah menengah. Pendidikan selepas menengah lebih dikenali sebagai kolej di Amerika Syarikat. Pada umumnya diatur berasingan daripada sistem sekolah rendah dan menengah dan dideskripsikan dalam bahagian berasingan di bawah ini. Seterusnya ialah pendidikan terbaik di dunia.
Bagi topik ini pula, kumpulan kami mengambil contoh sistem pendidikan dari negara Finland. Antara sebab-sebab negara Finland dipilih sebagai salah satu sistem pendidikan yang terbaik di dunia ialah sistem pendidikannya mementingkan kerjasama bukan persaingan, mengutamakan yang asas, memulakan sekolah pada usia lebih besar, sediakan pilihan profesional selain ijazah, pelajar tidak perlu bangun awal untuk bersekolah, suasana yang lebih santai dan kurang kerja rumah dan tugasan luar. Itu saja daripada kumpulan kami. Sekian, terima kasih.